Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton yang berada di rumah. Yang sekarang ini apabila muncul saja wajah Cik Man, maka itu menandakan kita sedang bersiaran dan anda sedang menonton Jawapan Panas Cik Man. #korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Okey, so hari ini sebagaimana biasalah kita buka tema baru, kita nak cerita persoalan tentang Ramadan, puasa dan seumpamanya, ataupun mungkin ada persoalan tentang raya kita secara random sahaja kan. Baik, sekarang ini Cik Man nak mulakan kita punya blog ini ataupun episod kita yang pertama ini dengan soalan daripada netizen. Sebab kita memang banyak soalan-soalan terkumpul sebenarnya, walaupun kadang-kadang memang banyak juga yang berulang. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Betul ke syaitan diikat pada bulan Ramadan? Seingat Cik Man memang kita ada menyebut tentang ni, tapi kita ulang sebagai tazkirah. Yes, memang ada hadis sahih. Wasufidat asyayatin. Syaitan diikat. Cuma persoalannya Cik Man, syaitan tu ikat dengan tali rapia ke, dengan tali ikat kebau ke, dengan gari besi macam polis tu gari penjenayah ke, macam mana? Manusia ni kalau dia boleh tanya, dia tanya aja. Satu perkara yang Cik Man nak maklumkan pada adik-adik semua, bahawa kita tak boleh nak analogikan alam ghaib dengan alam syahadah yang kita nampak ni. Contohnya kalau alam syahadah sekarang ni, alam dunia, kita nampak orang ikat orang lain dengan tali rapia ataupun tali tangsi dan seumpamanya. Tapi kalau ikat pada alam ghaib, syaitan diikat, maka itu adalah urusan ghaib. Oleh yang demikian, ulama berbeza pendapat. Apakah yang dimaksudkan syaitan diikat? Ada di kalangan ulama yang mengatakan syaitan memang benar-benar diikat. Ada di kalangan ulama yang mengatakan bahawa syaitan tidak diikat. Dia bebas, cuma kuasa untuk menggoda itu dislowkan. Maknanya dia tak sekuat sebagaimana fungsinya selain daripada bulan Ramadan. Tambahan pula pada bulan Ramadan ni, keimanan manusia, orang yang beriman, orang Islam kuat. Sebab memang suasana dan aura Ramadan ini membantu untuk mengukuhkan keimanan orang-orang yang beriman. Begitulah yang dimaksudkan dengan syaitan dibelenggu. Itu urusan ghaib lah. Cuma timbul satu persoalan daripada netizen. Soalan ni logik juga Cik Man. Hadis kata syaitan dibelenggu, tapi kenapa ada orang geng plastik hitam ataupun orang hidup naik van jenazah? Korang faham tak tu dek, apa maksudnya geng plastik hitam? Geng plastik hitam ni tengah-tengah hari buta, dia bawa nasi ke apa ke, dia masuk dalam plastik hitam. Konon-kononnya orang ingat tu mungkin sampah ke, rupa-rupanya senyap-senyap dia pergi angkut nasi biryani, dia pergi angkut nasi kukus. Ya Allah, bila dah sebut nasi kukus ni, lain pula rasa tekak Cik Man. Ataupun orang yang naik van jenazah tapi hidup. Selalunya yang naik van jenazah ni innalillah, kenapa pula hidup? Budaya dekat tempat kita ni, kalau dapat tangkap orang kantoi tak puasa, van jenazah lah naik, takkan velfire pula. Jadi kenapa masih ada lagi orang-orang yang macam ni? Sedangkan Nabi sebut syaitan dibelenggu. Kerana walaupun syaitan dibelenggu, katakanlah kita mengambil pendapat syaitan dibelenggu itu, tetapi nafsu tetap ada, setia bersama kita. Maka seseorang yang sentiasa berpegang pada habitnya sebelum bulan Ramadan, dia memang buat kemungkaran. Setan ada ke tak ada ke, memang nafsu dia akan mengarah kepada situ. Maka sebab tu dia perlu menitik beratkan soal mentarbiah jiwa pada bulan Ramadan supaya dia bersungguh-sungguh dapat meninggalkan kejahatannya yang dilakukan pada selain bulan Ramadan. Satu lagi, ada pendapat ulama yang mengatakan tidak semua syaitan dibelenggu. Ada di kalangan syaitan mungkin dia punya general ataupun dia punya bos-bosnya masih lagi bebas berkeliaran. Maka mungkin disebabkan pengaruh yang bebas inilah ada di kalangan manusia yang melakukan kemungkaran. So tak peliklah bila dalam bulan Ramadan ini masih ada lagi orang-orang yang melakukan maksiat dan seumpamanya. Baik. Ada satu persoalan, kita kutip persoalan daripada netizen. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang soalan Cik Man ni kan. Mesti ada tujuan. Bukan panjang, panjang Cik Man jawab salam. Sebab nak menunggu soalan sebenarnya kan. Leka tulis, DM kadang-kadang nampak tak nampak kan. Tangan punya besar, nak menaik pun tersalah-salah. Itulah, macam tu biasalah tu. Baik, Cik Man, betul ke puasa telah difardukan kepada umat Islam terdahulu? Jadi bulan apa yang diwajibkan? Okey, soalan ni cantik ya.
Walaupun tangan besar tapi tulisan dia jelas kelihatan. Baik, betul ke puasa Ramadan puasa pernah diwajibkan pada umat-umat terdahulu? Dia merujuk kepada ayat yang Cik Man selalu baca tu dalam rancangan ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan ke atas umat terdahulu. Jadi ada di kalangan umat terdahulu seperti Nasrani, Yahudi memang berpuasa. Orang Yahudi berpuasa sempena memperingati Nabi Musa yang diselamatkan daripada Firaun. Kemudian puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud Nabi sebut dalam hadis sahih, puasa yang terbaik puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka. Tapi dalam puasa Ramadan jangan buat perangai macam tu pula. Tu puasa sunat saja. Dan kemudian ada di kalangan Nabi-Nabi yang berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Senang cerita, umat terdahulu memang berpuasa. Jadi apa kata kita berhenti rehat seketika, sambung selepas ini. Alhamdulillah kembali jawapan Pana Cik Man. Kita terus menyambung mengutip ataupun mendapatkan soalan-soalan yang banyak daripada netizen. Ada satu soalan berkenaan dengan takbir raya. Takbir raya ni dia berbeza sikit dengan takbiratul ihram. Kerana takbiratul ihram itu ketika nak solat, itu kita mengangkat tangan, kemudian kita sebut Allahu Akbar. Takbir raya pula ketika hari raya, sebelum sembahyang raya ataupun masa nak masuk malam raya tu, lepas maghrib tu kita dah boleh bertakbir raya dah. Tak payah angkat tangan. Okey. Jadi maknanya soalan yang ditujukan kepada Cik Man, Assalamualaikum Cik Man, Waalaikumsalam. Betul ke kalau kita pasang takbir raya 3-4 hari sebelum raya, sebelum waktu yang disunatkan, maka mayat dekat dalam kubur tu menangis sedih? Baik, secara ringkas dan tepatnya tidak betul. Kerana pertamanya tak ada dalil pun, ya. Dia samakan mayat dalam kubur tu macam, kita nak katakan bahawa raya kadang-kadang bagi setengah tempat dekat dunia ni, raya tu menjadi sedih. Sepatutnya raya itu menjadi sumber kekuatan ataupun raya itu menjadi simbol kemenangan. Kemenangan apa? Kita menang selepas kita mengawal nafsu kita, melawan hawa nafsu kita yang nak makan macam-macam makanan pada siang bulan Ramadan, tapi kita berjaya juga untuk berpuasa. Dan kita sambut kemenangan itu pada berbuka mega, iaitu pada 1 Syawal. Maka sebab itu kalau dekat negara-negara Arab, takbirnya sangat bersemangat ataupun sangat kuat dan lantang, tidak mendayu-dayu. Tapi tak ada masalah lah kalau kita nak bertakbir sebagaimana budaya Malaysia. Cuma Cik Man kongsikan amalan-amalan ataupun perasaan yang tepat untuk kita bawa. Cuma kalau kita nak sedih pun pada penghujung Ramadan ataupun ketika 1 Syawal, maka kita bersedih sebab tetamu agung sudah meninggalkan kita dan kita pun tak pasti sama ada kita jumpa Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Tapi dari segi konteks untuk menyambut raya itu sendiri yang nak dikaitkan dengan kemenangan, maka kita berhak untuk berasa gembira. Bukan kita sentiasa nak ingatkan saudara-saudara kita yang dah ada. Sampaikan muncul kenyataan-kenyataan yang tidak didasari oleh hadis sahih ini mengatakan bahawa 5 hari ataupun beberapa hari sebelum raya, kalau kita bertakbir raya, mayat ataupun jenazah dalam kubur akan menangis. Benda itu tidak betul kerana tidak ada langsung hadis-hadis yang sahih menceritakan tentangnya. Dan ada juga kenyataan-kenyataan yang lebih kurang sama, iaitu kalau bertakbir raya selepas raya, habis raya, maka jenazah ataupun mayat dalam kubur akan berasa sedih. Juga tidak didasari oleh hadis ataupun dalil-dalil yang sahih. Maka jangan diamalkan ataupun jangan disebarkan. Baik, terus Cik Man petik soalan daripada netizen berkenaan dengan praktikal. Assalamualaikum Cik Man, Waalaikumsalam. Boleh tak saya pakai braces sebab saya sedang rawatan braces. Braces ni yang ada pagar ataupun pendakap gigi pada bulan Ramadan. Jadi nak bukanya mungkin complicated ataupun mungkin memberi kesan kepada keberkesanan rawatan. Maka jawapan tepatnya tidak batal. Sebab pakai braces tidak membawa maksud makan dan minum. Tak ada siapa yang meracik-racik braces masuk dalam gulai masak lemak cili api. Braces tu kekal ada dekat situ. Dia bukan satu bentuk makanan. Dia tidak mendatangkan nikmat dan dia tidak mengenyangkan. Tak ada masalah. Kecuali kalau si pemakai telan braces tersebut. Yang tu baru batal. Sebab dia tak masuk dalam rongga. Rongga yang dikatakan membatalkan puasa itu bila kita masuk sesuatu ialah rongga perut.
Ni bahagian dalam. Jadi setakat kita masuk jari kita dalam mulut tidak membatalkan puasa. Ini prinsip asaslah. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang tanya soalan yang berulang tapi dengan contoh-contoh yang berbeza. Cuma asasnya kita nak beritahu kalau kita masukkan sesuatu tak sampai ke rongga dalam, kita keluarkan balik maka tidak membatalkan puasa. Baik. Seterusnya persoalan daripada netizen. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Apakah hukum kita menelan kahak pada waktu siang? Menelan kahak pada waktu siang bulan Ramadan. Kalau malam tu tak ada masalah lah. Ulama' dia membahaskan benda ni lah. Okay? Yang pertama mengatakan kahak bila dah keluar sampai ke batasan mulut. Tapi belum keluar lagi sampai ke bibir. Keluar sampai dekat kawasan dalam mulut ni. Maka kalau telan, tidak batal. Ada di kalangan ulama' yang mengatakan batal sebab dia sudah keluar daripada batasan kerongkong. Maknanya kalau kahak itu baru sampai ke kerongkong, kita nak tarik dia keluar, nak buang pun payah, kita tertelan seumpamanya sebab dia berada di batasan kerongkong, maka tidak membatalkan puasa. Yang confirm batal, kahak tu terkeluar melekat dekat pipi, kemudian kita sambut dengan lidah kita masuk balik ke dalam. Ya? Maka yang itu memang confirm batal lah. Kahak ni benda najis. Kahak ni benda kotor. Walaupun tak najis, kena dekat pakaian, semayang tidak batal. Tetapi dia benda yang menjijikkan, yang sepatutnya kita buang, tidak ditelan. Baik, seterusnya kita ambil persoalan daripada netizen, iaitu Cik Man, apakah hukum yang dikenakan kerana berzina pada bulan puasa? Jadi sebagaimana yang kita maklum, berzina pada bulan puasa adalah satu dosa yang sangat besar. Zina itu sendiri merupakan satu dosa besar, apatah lagi jika dilakukan pada bulan Ramadan, maka dia wajib menggantikan puasanya, puasanya jadi batal lah. Dan perkara yang paling utama sekali untuk dia buat adalah bertaubat nasuha bersungguh-sungguh, berazam untuk tidak melakukannya, dan puasanya pada hari itu batal, maka dia wajib menggantikan. Na'udzubillah, kita mendoakan supaya diri kita, anak-anak dan keluarga kita tidak terjebak dalam perbuatan seperti itu. Baik, kemudian seterusnya soalan daripada netizen, Cik Man, boleh ke solat tarawih seorang di rumah? Ini cerita pasal solat tarawih lah. Baik, solat tarawih ini hukumnya sunat. Dalilnya adalah daripada hadis Nabi yang sahih, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan, bangun dengan penuh keimanan serta wahtisaban, mengharapkan ganjaran Allah semata-mata. Bukan dia mengharapkan more, bukan dia mengharapkan tarawih paling pendek. Kadang-kadang ada setengah orang, dia pandai tahu. Dia cari masjid yang more paling sedap, ataupun dia cari masjid yang paling ringkas tarawihnya. Mana masjid yang tarawih paling pendek? 2 rakaat tarawih, 1 witir. 3, baik kau buat maghrib aja. Jadi jenis-jenis orang macam ni pun ada juga kan. Ataupun baik dia tak payah tarawih. Jadi maknanya tarawih hukumnya sunat. Dia boleh dilakukan bersendirian di rumah dan dia juga boleh melakukannya secara berjemaah. Kita berhenti seketika dan kita sambung tentang isu tarawih ni selepas rehat. Okey, Alhamdulillah kembali dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man. Cik Man membelek-belek soalan daripada netizen dan seterusnya. Tapi sebelum tu Cik Man nak sambung tadi tentang tarawih lah. Jadi bila kita nak cerita pasal tarawih ni, mungkin kita nak open table orang kata. Itu kita nak bincang panjang tentang tarawih. Baik, tarawih bahasa Arab iaitu satu perkataan yang membawa maksud rehat daripada roha ataupun rawaha, rehat. Rehat itu bahasa Melayu sebenarnya ambil daripada bahasa Arab. Rehat, roha kan. Jadi daripada perkataan tarawih juga samalah tu, membawa maksud rehat ataupun berada dalam keadaan yang bersenang-senang. Jadi semayang tarawih itu semayang yang digambarkan semayang yang tenang, tak kelang kabut dan yang seumpama dengannya. Maka dalil semayang tarawih yang Cik Man bacakan tadi iaitu qiyam man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Aisyah ketika menceritakan perihal suaminya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan Nabi keluar beberapa malam untuk semayang tarawih, kemudian diikuti oleh para sahabat. Cuma kemudian selepas beberapa malam itu Nabi sembahyang dan kembali ke rumah kerana bimbang sahabat-sahabat menganggapnya sebagai fardu ataupun bimbang tarawih itu diwajibkan. Maka akhirnya tarawih ada yang dilaksanakan secara bersendirian. Kemudian kembali kepada satu zaman iaitu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab,
mengembalikan balik tarawih secara berjemaah, dan dialah memerintahkan apabila dia menyaksikan dalam masjid ada yang semayang sana buat cara masing-masing, ada yang seorang ke sana, ada yang berpisah, maka Saidina Umar pun mengembalikan balik kegemilangan sebagaimana pada zaman Rasulullah mereka melaksanakan sembahyang tarawih secara berjemaah. Dan pada waktu tu kalau buat tiap-tiap malam pun tak ada masalah, sebab Nabi sudah wafat dan syariat sudah selesai. Jadi kita tak ada anggapan yang mengatakan tarawih itu wajib, sebab masing-masing dah faham tarawih itu sunat. Cuma Saidina Umar dia buat suatu pembaharuan. Bukan pembaharuan, sebenarnya bukan satu bid'ah, sebab tarawih berjemaah ini pernah dicontohkan oleh Nabi pada zamannya. Cuma Nabi stop sebab bimbang nanti sahabat-sahabat fikir wajib. Tapi bila Nabi dah selesaikan syariatnya dan orang pun faham tarawih itu sunat, maka Saidina Umar Al-Khattab dia nak nampak kemas, nampak kesatuan, maka dia pun memulakan kembali apa yang pernah dimulakan, iaitu tarawih secara berjemaah. Maka sebab itu timbul satu perbahasan, tarawih ni Cik Man, mana yang lebih afdal? Sembahyang secara berjemaah ke ataupun sembahyang sendirian? Kalau nak kata afdal, maka sembahyang berjemaah lah. Dengan dalil-dalil 27 kali ganda, dengan dalil-dalilnya kita tengok kesatuan dan kekuatan. Tetapi tidak ada masalah untuk sembahyang di rumah seorang diri ataupun berjemaah di rumah, kerana hukumnya sunat. Bahkan kalau ada situasi yang menuntut kita untuk sembahyang seorang, maka itu lebih baik. Contohnya ada orang kerja shift malam dan kerja tu tanggungjawab wajib. Takkanlah dia nak berhenti kerja ataupun dia nak ponteng kerja semata-mata tarawih. Tarawih sunat. Buat kerja wajib, maka mungkin dia balik tu pukul 2 pagi. Bila 2 pagi, imam dah tidur, dah mimpi indah kan. JK masjid pun dah tidur, masjid pun dah tutup. Jadi dia pun balik ke rumah, dia semayang seorang di rumah. Maka benda ini tidak ada masalah bagi dia. Dia tetap mendapat ganjaran kerana selesai melaksanakan kewajipan sebagai seorang manusia dan kemudian melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang hamba Allah untuk beribadah. Okey, selesai. Kemudian ada persoalan yang timbul juga berkenaan dengan tarawih, ialah tarawih ini yang afdalnya ataupun nak buat berapa rakaat. Ada yang buat 20, ada yang buat 8, ada yang buat 10. Jadi dekat Malaysia ni itu antara 3 bentuk rakaat yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ada setengah masjid buat 10, ada kaya rentang zikir 10 rakaatnya. Ada setengah masjid buat 8, ada kaya rentang zikir 4 untuk 8 rakaat, dan ada yang buat 20. Jadi di sini ialah kita perhatikan kembali balik merujuk kepada maksud tarawih itu sendiri yang membawa maksud rehat. Jadi kita umat Islam kalau sembahyang tarawih jangan kelang kabut. Jangan semata-mata nak mengejar satu malam buat 20 rakaat sampai tercungap-cungap. Jangan semata-mata nak mengejar satu rakaat, satu juzuk sampai menyusahkan orang lain. Jangan semata-mata nak mengejarkan jumlah rakaat lagi banyak, lagi bagus sampai orang lain jadi tak larat. Tarawih dinilai berdasarkan sejauh mana seseorang itu rasa istirahat dengan sembahyangnya. Kadang-kadang kita nak nilai dari sudut bilangan rakaat sampai kita lupa kualiti-kualiti yang lain. Kelang kabut, laju takbiratul ihram, rukuk, sujud sejadah, lepas bagi salam terus naik. Sampaikan banyak perkara sunat yang utama kita tak telitikan. Nak kata kelang kabut naik itu soft, kita tak perhatikan. Kemudian tak rapat. Imam kena ambil perhatian benda ni. Setiap kali nak memulakan sembahyang jemaah, pastikan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis solah. Tapi disebabkan nak kejar bilangan rakaat, sampaikan sunnah utama. Saidina Umar kalau nak tahu, sebelum nak mulakan sembahyang jemaah, dia pegang sesuatu tahu yang berbentuk rotan. Sebab dia nak pastikan kalau ada di kalangan tak kira orang dewasa ke, pak ngah ke, pak long ke, kalau soft tak rapat, pelebat sekali. Nak katakan bahawa daripada zaman Nabi, Nabi sendiri menunjukkan antara keutamaan ataupun kesempurnaan. Sebab disebut dalam hadis sahih itu ketika Nabi mengungkapkan, sa'u sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis solah. Rapatkan saf, luruskan saf, barisan. Kerana barisan yang saf, yang teratur itu menunjukkan solat didirikan, menunjukkan kesempurnaan solat. Ini semata-mata nak mengejar rakaat yang ke-40, ke-50, saf pertama, ambil engkau zigzag, macam lari daripada tembakan. Jadi benda-benda yang begitu kadang-kadang kita terlepas pandang dengan tercungap-cungap. Jadi kita merasakan tarawih kita walaupun bilangan rakaatnya banyak, tapi tidak rasa tenang dan penat. Jadi sebab itu ulama' mengatakan lebih afdal walaupun berdiri lama dan bilangannya sedikit, tetapi manusia lebih khusyuk dengan bilangan yang sedikit. Daripada bilangan rakaatnya banyak, tapi baca laju-laju sampai tak sempat nak tadabbur bacaan imam. Sebab
terlalu laju. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita kena ambil perhatian. Jadi kalau nak cerita pasal tarawih ni sebenarnya panjang, jangan risau. Cik Man akan ada episod yang selepas ini untuk kita membincangkan tentang tarawih berkenaan dengan rokaan ini juga ataupun berkenaan dengan isu-isu apa-apa saja yang berkaitan dengan semayang tarawih. Jadi setakat ini yang dapat Cik Man huraikan dengan persoalan-persoalan yang dipetik daripada netizen. Kita berjumpa dan bersua lagi dalam episod yang akan datang pada waktu yang sama. Sehingga berjumpa lagi dalam Jawapan Panas Cik Man. Assalamualaikum